practical test tu iaitu tajuk dia adalah passenger information. Okay, kita tengok muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama ni apa yang dia minta untuk kamu baca adalah berkenaan dengan title lah. Okay, hari ni kita akan buat passenger information system operation system di mana kamu perlu objektifnya tu saya tengok pada bahagian objektif yang ada 3 sahaja objektif dia. Yang pertama dia kamu kena develop train schedule operation system based on specification given menggunakan Google Data Studio. Okey. Spesifikasi tu saya lah yang bagi. Kamu kena follow step prosedur dalam practical test tu ataupun amali yang kedua ni lah. Kerana dalam amali kedua ni dia ada letak detail bagaimana Cik Edah nak buat. Okey. Train schedule operation system lah. Dia ada bagi tahu bagaimana kaedah ikut step demi step. Jadi kamu follow je step demi step dalam practical test tu ni. Kemudian yang keduanya apabila dah siap train schedule and operation system. Okey. Yang ini kamu dah buat dah itu latihan dalam kelas bagaimana nak set up menggunakan VGA splitter, HDMI splitter. Kamu juga dah install kabel HDMI dan juga VGA untuk kamu memaparkan apa-apa maklumat pada skrin. Itu yang kita akan buat juga. Hasil daripada kamu develop schedule ni menggunakan Google Data Studio tu, paparannya tu perlu dipaparkan lah. Nak paparkan tu nanti kita kena guna VGA dengan HDMI. Okey. Ini saya akan guna Jamboard. Okey, kita akan guna Jamboard, nanti kamu kena buatlah dah hantar. Yang ketiga, perform testing and troubleshooting on screen display setup and installation. Okey. Kalau you all nak tanya terus boleh tanya jangan diam je. Kalau tak jelas ke, tak dengar ke, kamu boleh terus voice out lah. Okay, perform testing and troubleshooting. Bila you dah siap Google Data Studio, kemudian kamu kena set up macam mana nak buat display. Kemudian bila dah set up dan juga install, kenalah kita buat testing dan troubleshooting. Alright, boleh faham tak? Semua okey ke? Setakat hari beberapa hari ni dah PKP. Ada yang terus stuck. Okey. Ada yang masih terus stuck di rumah sewa. Tak ada. Semua dah buat balik. Okey. Kalau semua dapat balik okey lah. Okey, saya teruskan So semua ada dekat rumah sendiri je ni, rumah mak ayah lah. Betul. Betul, okey. Good. So saya rasa tak ada masalah dari segi itu. Saya cakap tadi, yang apa yang kamu perlu ada adalah laptop ataupun smart device apa-apa lah, ada tab ke ada apa, tak kisahlah. Dan ada internet connection. Kemudian LED ataupun LCD display ni saya jangkakan sebenarnya kita dah buat dalam lab hari tu. Jadi kamu boleh, nanti dia punya pembuktian adalah software Jamboard tu. Saya nak minta kamu lukis mula secara atas talian lah. Bagaimana sambungan dia, nanti terbagi. Okey. Sama juga ni VGA kabel, HDMI kabel. Okey, untuk amali atas talian ini kamu hanya perlu buatkan secara atas talian sajalah. Okey, sambungannya tu. Okey. Ni dah masuk part 1 iaitu tadi yang pertama kita ada 3 kan. Kita tahu kita satu develop train schedule. So yang ni dah masuk lah ni. Part 1 ni. Set up train schedule using Google Data dulu Sebelum saya masuk step by step ni, saya nak bagi tahu terus dia punya output. Okey, output kita sebenarnya kita nak last kali nanti kamu dapat generate. Okey. Yang ni. Yang last kali apa yang you kena buat adalah you kena generate ni jadual paparan ni. Jadual sistem operasi kereta api stesen Banjir Tanah Melaka. Faham tak? Okey. Apa ini saya buat menggunakan Google Studio, Data Studio, Google Data Studio lah. Okey.
table yang ni kamu dapat tengok ada 1, 2, 3 ni, ada nombor kereta api, destinasi, masa berlepas, platform, status ni. Nampak tak? Nampak. Nampak. 5. Okey. Yang ini adalah dipanggil sebagai hasil akhir yang kamu kena hasilkan. Stesen banyak tanah. Okey. Kita ada apa? Kita ada kamu kena bina apa? Kamu kena bina jadual ini. Okey, status kereta api apa? Destinasinya sampai mana? Masa berlepas dia apa? Platform mana dan juga status dia apa? Okey. Paparan inilah yang kamu kena paparkan nanti pada passenger information system di stesen. Faham tak? Jadual ini. So dia ada tarikh dan masa ni secara real time. Okey, kita ada juga dekat sini adalah jumlah train aktif yang sedang masuk dan keluar di stesen kereta api minyak tanah ni lah. Okey. Kemudian user juga ataupun passenger juga dia boleh tengok. Kalau contoh dia nak tengok destinasi dekat contohnya Masjid Tanah ke KL Central, pukul berapa informasi dia boleh pilih dekat destinasi ni. Nah, ataupun dia boleh buat carian melalui nombor kereta api. Contoh yang lebih lanjut lagi, okay, saya boleh mungkin saya boleh sharekan kejap lagi lah saya kamu. Okay, sekarang kamu nampak apa Kamu nampak manual manual practical test tu. Jadual. Jadual kan. Okay, sekarang saya nak cuba share. Okay, sekarang nampak apa? Okay, sekarang nampak jadual sistem operasi kan? Okey, ini hasil akhir nanti. Ini adalah dalam apa nama? Google Data Studio. Okey. Yang saya cakap tadi, kamu nampak tak yang ni? Sistem ni secara penuh ni. Jadual ini. Okey. Jadual ni tengah online ni. Alright. Boleh faham tak? Kalau kamu tengok tarikh dan masa ni, dia sekarang pukul 9 lebih, kemudian 2 hari bulan 6 2021. Ini adalah yang real time. Okey, current time lah, masa yang semasa. Masa sekarang lah. Kemudian kita ada jumlah train aktif 3. Dia nak tengok dekat Masjid Tanah saja ataupun dia nak tengok dekat Pulau Sebang, Masjid Tanah. Yang lain tu dia antik. Okey. Nah, dia akan dipaparkan Pulau Sebang, Masjid Tanah saja. Faham tak? So user boleh buat macam itulah. Begitu juga dengan nombor kereta api. Contoh dia nak tengok satu je nombor kereta api. Okey, ni kereta api dia nak tengok nombor 114. So dia akan tengok dia punya semua informasi yang berkenaan di nombor kereta api 114 sahaja. Boleh faham tak? So user boleh buat paparan yang begitulah. Itu hasil akhir je nanti. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, ni hasil akhir lah. Kemudian adalah berkenaan dengan lab sheet tadi. Nantilah menggunakan Google Data Studio. Okey, cara dia adalah, kita nak masuk cara ni sekarang ni. Yang kamu kena tahu adalah cara nak buat tu. Yang part 1, set up train schedule using Google Data Studio. Okey, first kali ini dia punya ni lah keterangan Data Studio tu apa. Okey, you boleh baca nanti. Kemudian prosedur yang you kena follow adalah kamu semua saya rasa ada Google account, betul tak? Dalam Google account itu kamu kena login lah Google Sheet. Okey, Google Sheet tahu Google Sheet. Kelas Google Sheet tahu ke? Tak tahu. Tak tahu? Tak pernah explore lagi Google Sheet tu. So kena explore lah. Okey. So kena explore Google Sheet.
Okey. Pergi dekat Google tu ya Google Sheet, nanti you kena login lah. Login pakai kelas, bila dah you login, you akan nampak blank, pilih blank ni lah, blank template. Faham tak? Okey, blank template. Saya tunjuk dulu macam ni, ikut prosedur ni, nanti saya akan tunjukkan dekat perkara yang sebenar lah. Okey. Lepas dah buat, dah choose blank template ni, kamu kena, ni macam Excel lah, okay, tapi dalam bentuk Google. Boleh faham tak? So bila dah Boleh. buat, bila dah login, nanti kamu akan keluar satu blank worksheet lah. Kemudian saya nak kamu buat table ni dalam Google Sheet ni, okay. Namakan dia sebagai DSC train schedule, okay. Kemudian you buat table ni, bil 1, 2, 3, nombor kereta api, DSC ni semua sebiji, tiru macam figure nombor 3 ni lah. Okay, boleh faham? Sebiji tiru. Dah buat, you namakan nama sheet ni adalah sebagai DSC train schedule. Ni namakan kat atas ni. You type je kat atas ni nanti. Yang atas ni dia akan memula, dia akan tulis tak ada tajuk lah, untitled lah. Tapi you tulis kat atas ni, apa nak tulis adalah tulis DSC train schedule. Okay, yang dekat atas ni. Okay, yang kat atas ni tulis DSC train schedule. Alright. So comply yang step D ni lah. Okay, bila dah comply dengan step D ni, kemudian yang step yang seterusnya adalah you kena open, type je Google Data Studio. Okay, gunakan you punya Google account sendiri. Semua orang ada Google account. You type Data Studio, okay, Data Studio. Kemudian you pilih blank report. Okay, kosong lah maksud saya. Okay, kosong. Bila you dah type blank report dalam adalah supaya you boleh tarik database untuk dalam Google Sheet ni. Okey. Nanti dia boleh link lah. Okey, bila you dah klik blank report, ni adalah paparan Data Studio lah. Bila you dah klik, dia akan keluar macam figure 5 ni lah. Okey. Bila you dah klik pada figure macam dalam figure 5 ni keluar, dia akan tanya you adalah nak add data report yang mana. So dia akan detect ataupun bagi pilihan kat kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun lebih pilihan lah. Cuma apa yang you kena buat adalah you pilih lah database yang you buat tu daripada Google Sheet tadi. So you klik kat Google Sheet ni. Okay, you klik kat Google Sheet untuk add data. Okay, so yang G ni dia cakap click after clicking blank report, select Google Sheet as shown in figure 5. Okay, bila you dah klik ni, kemudian dia kata you kena klik Google Sheet lah. So bila you dah klik Google Sheet, dia akan keluar macam figure 6 ni pula. Dia akan minta you pilih mana yang you worksheet mana yang you simpan lah. Macam saya ni ada beberapa dah yang saya buat dalam Google Sheet. Kalau kamu punya paparan mungkin ada 1 ataupun 2 je lah. Kan? Sebab kamu kata tadi tak pernah guna. So kamu pilih yang kamu rename tadi, iaitu DSC train schedule. You pilih yang ni, yang saya bulatkan ni. Nampak? Okey ke, boleh follow setakat ni? Setakat ni boleh lah. Okey. Okey Senang ni, dia memang simple je. Saya buat tak lama pun, sekejap je. Okey, you pun boleh buat, saya rasa tak ada masalah lah. Okey, mana-mana orang pun boleh buat dia sebab dia senang je. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak tarik worksheet. You klik, okey. Yang Syekh ni cakap make sure select the correct spreadsheet DSC train schedule yang you nama tadi ni. You namakan kat mana? You namakan dekat Google Sheet tadi. Yang ni, yang atas ni. Yang apa nama? You buat Google Sheet tadi kan. Spreadsheet you nama DSC train schedule. So you pilih yang bawah ni.
Spreadsheet dia nama DSC Train Schedule. So pilih, jangan pilih yang lain lah. Nanti keluar data yang lain pula. Okay. Make sure select, okay you dah tekan. Okay, tekan apa? Tekan yang saya bulatkan ni. Dia akan keluar yang option yang ni lah. Okay, dua ni dia memang default di tick. So kamu tekan sahaja add. Okay, you tekan add saja. Bila you tekan add, dia akan keluarlah paparan untitled report dalam kamu punya Google Data Studio. Alright. Saya zoomkan sikit. Alright. Baik. Ini adalah paparan dia. Okey. Dia akan generate untitled report macam figure nombor 8 ni. Okey. Kemudian macam biasa, you rename yang atas yang saya bulat ni sebagai DSC Train Timetable Operation System. Alright. Okey. Paparan ni kalau kamu dapat lihat yang sebelah kiri ni adalah dia punya canvas maksud saya adalah dia punya platform dia lah. Editor page dia yang you boleh masukkan jadual. Yang jadual ini adalah dia tarik daripada Google Sheet yang kamu hasilkan tadi. Okey. Kamu abaikan dia ada record count dan sebagainya. Kita tak nak pakai record count ni. Nanti kamu boleh disablekan dekat bahagian mana? Dekat bahagian yang saya highlight ni. Okey, dekat bahagian metrik ni nanti you boleh pangkah record count ni. Kita tak nak. Nanti dia akan hilang lah ni. Okey. Kelas saya share ni. Dekat sebelah kanan saya ni dia ada dimension. Dimension ni dekat atas ni dia tulis nombor kereta api tu. Nombor kereta api ni kalau sebab apa dia tulis kat sini? Sebab dia dah ambil daripada table Google Sheet yang dia hasilkan lah. You boleh add dimension sebenarnya. Sebab untuk hasilkan table yang saya tunjukkan tadi, kita perlukan destinasi. Okay, you boleh tekan plus ni nanti. Add dimension, apa yang kita nak, destinasi, masa ketibaan, nombor kereta api dah ada, platform dan juga status. Ini you kena add dalam add dimension ni lah. Nanti dia akan keluar lah pada table Google Sheet you. Nanti you boleh nampak lah. Dan dalam masa yang sama juga, kalau you tengok dekat atas ni, dia ada menu-menu yang you boleh control. Okay, menu-menu yang kamu boleh control lah. Okay, kita ada nak buat tag. Okay, you nak tambah, nak add control. Ini semua ni yang saya highlight ni nanti kita akan gunakan. Okay, yang ini yang saya highlightkan kita akan gunakan. Kemudian kita akan gunakan juga dimension ni pun kita akan guna dengan field yang pada available field yang kita nak pakai lah kejap lagi. Yang ni semua kita akan gunakan untuk hasilkan paparan jadual perjalanan kereta api. Okey, boleh nampak yang dia highlight warna kuning tu? Boleh. Okey, jangan lupa yang tajuk ni pun kena tukar nanti. Tajuk ni nak tukar apa? Tukar yang ini. DSC Train Timetable Operation System lah. Okey. Ini tajuk dia kena buat lah. Kena tukar. Alright. Itu tajuk dia lah. Okey, boleh faham? Alright. Okay, kita pergi yang seterusnya. Yang seterusnya nama je adalah you dah tukar type saja dekat tajuk ni, DSC Train Timetable Operation System. Alright. Kemudian bila you dah tukar nama macam ni rename canvas name Yang ni canvas lah, yang ada petak-petak ni dia punya platform dia lah. Okey, hasil dia. Kemudian manipulate data style of time table generate using menu right hand side of the canvas. Yang ni lah. Okey, yang sebelah ni. Okey, yang sebelah ni. Okey, right hand side. Okey, first kali yang nak kena buat adalah you untick dulu metrik ni. Okey, record count ni you buang dulu, you tekan pangkah. Okey, you tekan pangkah, record count ni dia akan disable lah. Okey, disable record count. Bila dah disable, dia hanya tinggal satu field iaitu nombor kereta api. Okey, bila tinggal nombor
dimension lain yang you kena add lah. Okay. Antara dimension yang you nak kena add adalah macam saya tunjuk kat paparan ni. Okay, you kena ada destinasi, alright. Apa lagi? Nombor kereta api dah ada, platform, status, alright. Dan juga masa berlepas lah. Ini adalah perkara-perkara yang you kena add lah. Okay, you kena add kat dalam dimension ni. Okay, add sahaja. You drag pun boleh. Okay. Bila you dah add, okay, bila you dah add, dia akan, ini dah tempat yang nak add tadi. Okay, you tarik daripada sini, yang sebelah kanan ni you tarik masuk kat dalam ni. Ataupun you tekan plus ni pun boleh. Add dimension, okay, you nak ada data nombor kereta api, okay, nombor kereta api ada, destinasi ada, masa berlepas ada, platform, okay, dan juga status, okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang kita punya jadual. Okay, so dah ada lah sekarang. Bila dah ada, kira yang basic jadual tu dah ada lah. Okay, bila basic jadual dah ada, sekarang ni kita nak buat, kita nak tambah apa? Kita nak tambah scorecard. Okay, kita nak tambah scorecard, iaitu cara dia adalah you kena add chart. You add chart, scorecard. Ini adalah scorecard. Okay, scorecard, ambil ini, total ni. Okay, you ambil total, you letak dekat sini lah. Okay. Bila dah ada dekat sini, nanti dia punya tajuk ni, dia tak tajuk jumlah train aktif. Dia adalah total dia tulis. Nak edit dia macam mana? Nak edit dia adalah, you kena tekan dekat metrik ni. Okay, tekan kat metrik ni and then you rename dia sebagai jumlah train aktif. Alright. Ni, add chart train aktif. Okay, yang ni yang saya highlight ni. Jumlah train aktif, you boleh rename dia. Okay, dia simple je. Yang nombor 3 ni dia akan automatic keluar ikut train yang ada dalam you punya jadual. Okay, kalau jadual you ada 3, 1, 2, 3 train, so dia akan buat 3 lah. Okay. Dia bergantung kepada berapa data yang kita masuk dalam table ni lah. Okay, data yang dalam table ini pula, you boleh tambah pada Google Sheet. Dia akan automatic tarik dan dia akan keluar dekat you punya table ni lah. Okay. Okay, yang seterusnya adalah kita nak buat tajuk dia. Okay, kita nak buat tajuk pada you punya canvas ni tadi. You nak buat tajuk, okay, you kena buat bila nak buat tajuk, you kena letak overlay lah. Okay, letakkan dia punya kotak ni. Okay, tekan apa? Dua pilihan, sama ada rectangle ataupun circle. Okay, you drag dia daripada yang atas ni, hujung sini, hujung belah kiri sampailah hujung belah kanan. Okay, bila you dah drag, dia akan jadi macam ni. Macam paparan 16 ni. Semua nampak tak paparan nombor 16 ni? Nampak. Nampak kan? Okay. Sekarang ni apa yang you dah siap adalah you dah settle jadual. Jadual settle. Okay. Jadual settle. Kemudian you dah buat scoreboard tadi, jumlah train aktif. Sekarang ni kita nak buat overlay. Kita nak buat tajuk kan. Kita nak buat tulis jadual perjalanan kereta api stesen minyak tanah tadi ni. So kita dah letak kotak ni. Kotak ni pula kamu boleh ubah dia punya color. Nak ubah color dia, pergi dekat rectangle property sebelah kanan. So you boleh play around dengan warna tulisan dan sebagainya lah. Yang sebelah kanan ni lah, you boleh play around. Okay. So dia kata locate the overlay on the top of the canvas as header. Nak buat header kan, header background of train timetable operation system. Okay, yang ni. So you place daripada kiri sampai kanan. Okay, sampai habis dia punya canvas ni lah. Kemudian you boleh tukar color. Yang bawah ni saya dah tukarkan color dia lah. Okay, tadi warna kelabu kan. And then saya tukar warna biru. You pun boleh buat benda yang sama lah. Okay, kalau you nak warna lain pun terpulang kat kamu lah. Itu kamu punya design. Okay. Cuma apa yang perlu kamu isi adalah yang seterusnya tag lah. Yang ini tag yang saya highlight ni tag. A, pada warna petak tu you tekan, and then you tekan dekat dalam ni, and
And then you adjust lah, nanti you boleh adjust dia punya size dan sebagainya. Tulis apa? Jadual sistem operasi kereta api stesen banjir tanah Melaka. So you dah ada paparan yang macam saya tunjuk dekat dalam skrin ni lah. Okay. So apa yang you dah buat nanti adalah ni dah settle, table pun dah ada, scoreboard pun ada dan header pun dah ada. You dah siap lah benda tu. Okay, sekarang ni adalah yang step Q dan R ni dia nak cakap bagaimana you boleh tukar dia punya style of tulisan dengan color lah. You boleh play around dengan dia punya property sebelah kanan. Okay. Yang ni. Okay. Yang ni pula tadi kalau kamu tengok background bagi kamu punya canvas ni tadi adalah petak-petak, dia tak ada style kan. So saya ubah dia. Okay, sekarang ni untuk kita punya jadual itu saya ubah dia punya theme and layout belah kanan. You tengok nanti. Okay, you tekan pada you punya canvas ni nanti and then dia akan keluar theme and layout. So you boleh pilih theme you nak yang mana lah. Okay, dia ada default, age, ada banyak lagi bawah ni, selection yang ada dekat bawah ni. Macam saya pilih yang color dark ni lah. So dia akan automatic keluar yang macam saya tunjuk kat kamu depan ni lah. Okay, kat dalam skrin. Kamu nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Dia dah tukar warna. Warna apa tu? Warna apa tu kelas? Semua okey ke tak okey ni? Nampak tak? Mana Baik. Warna apa tu? Saya punya canvas. Warna gelap sikit. Okay. So dia dah jadi warna gelap lah. Gelap sikit. Alright. So you dah tukar dia punya theme tu, dah kira okey lah. Kemudian, okay, sekarang ni kita nak letak masa pula You nak letak add current time and date. Okay, nak letak current time and Google Sheet tadi ni, and then you tambah satu lagi kolom. Okay, letak macam ni saya letak tarikh hari ni. You boleh letak masa lah ataupun you boleh letak tarikh sahaja. Kemudian formula dia sama dengan today kurungan tutup kurungan, and then you enter. Dia akan automatic keluar tarikh lah, tarikh current time dengan tarikh, and then you boleh play around dengan format ni. Okay, format ni, dan you boleh tukar dia punya style masa tu macam mana lah. Okay, ini nak cara you nak masukkan current day and date, okay, dalam you punya data studio. Okay, kemudian yang paling penting adalah you boleh kena refresh Google Sheet ni. Okay, refresh macam mana? Dekat atas ni ada refresh kan, you tekan refresh tu. Kemudian dekat Google Data Studio ni juga dia ada refresh. Nanti saya tunjukkan cara nak refresh je lah. Sebab apa nak kena refresh? Sebab okay, contoh you nak tambah lagi 5 data ataupun 5 kereta api yang masuk lagi kan kat bawah ni, you tambah nombor kereta api, destinasi you tambah, sebab nanti you kena tambah ni. Bila you dah tambah, you kena refresh. So data yang dekat Google Sheet ni nanti dia akan automatic keluar dekat you punya jadual ni. So dia akan tarik automatically. Sebab tu kalau siapa yang ada dekat control room contohnya, and then dia masukkan nombor kereta api ni pada dalam database, dia akan automatic keluar dekat jadual Google Data Studio ni secara automatic dekat bawah ni. Tadi 3 kan, jadi 4, 5, 6, 7 dan sebagainya lah. Faham tak? So tujuan kita refresh ni untuk bagi tahu kita dah ada satu database yang tambahan. Okay, kereta api yang masuk tambahan lah. Okay, tadi kita tambah apa? Kita tambah masa kan. Ni formula dia lah. Sama dengan today tutup kurungan, buka kurungan tutup kurungan. You boleh juga guna sama dengan now buka kurungan tutup kurungan. Dia akan jadi current time jugalah. Okay. So cara nak add kolom tarikh ni adalah you kena pergi pada you punya Google Data Studio, and then you kena add chart. Add chart table. So pilih table, kemudian pilih kolom ini sajalah. Tarikh ni sajalah. Okey, pilih tarikh sahaja. Okey.
Ni. Then add chart and select table and add tarikh and masa field dimension only. Okey, kita tak nak nombor kereta api, kita tak nak lah. Kita tak nak destinasi juga, kita nak kolom tarikh and masa. So bila dah buat, dia akan jadi, you boleh letakkan dekat atas ni lah. Okey, kemudian you boleh besarkan, you boleh kecil, you boleh besarkan tulisan tajuk dia, tulisan masa dan sebagainya, you boleh edit lah. Okey, dekat sebelah kanan dia, dekat properties dia lah. Okey, tarikh lah. Okey, so you akan dapat tarikh current dengan masa current lah. Right. Kemudian kita nak add field bagi destinasi. Okey, kita nak add destinasi dengan platform. Kita nak add destinasi dengan field bagi nombor kereta api. Alright. Cara dia adalah senang juga. Pergi dekat Google Data Studio tadi tu, dekat table, and then you add control yang ni, menu yang ni, add control, and then dia akan ada banyak pilihan ni. Drop down list, fix size list, input box, advanced filter, slider, tick box, data range control, data control. Say okay, apa nak buat, yang ini yang saya pilih ini adalah drop down list lah. Okay, so you pun sama, kena buat drop down list. You pilih drop down list lah. Bila you tekan drop down list, okay, dia akan keluar ni. Yang macam saya bulatkan ni, kalau nampak yang saya bulat ni, okay. Field mana yang you nak ambil. Contoh kalau saya nak nombor kereta api, saya kena masukkan field control dia nombor kereta api lah. Ambil daripada sebelah kanan ni. Alright. Ambil drag. Ambil dan drag lah. Nombor kereta api. Kalau you nak tambah destinasi, cara yang sama juga. You buat add control, drop down list dan masukkan destinasi. Bukan nombor kereta api Nombor kereta api pun nak juga. Satu lagi adalah field yang kita nak adalah destinasi. You masukkan destinasi dalam control field ni. So bila dah you buat, dia akan jadi dapat dua field lah. Okay, iaitu nombor kereta api dan juga destinasi. Sama juga color yang asal dia tak ada color tau. You boleh masukkan color lah pada dia punya tab. Dekat mana nak besarkan dia, pada style. Okay, pada style lah you boleh tukar. Okay, setakat ni okey tak? Okey lagi lah. Dia very simple je sebenarnya. Okay. Okay, bila dah tambah field tu dah hampir selesai lah you punya data studio tu punya design. Alright. Dia apa lagi dia nak ni? Dia cakap the final dashboard operation system of the train show in figure 25. So dah siap lah you punya jadual. Okay. You punya jadual dah siap. Paparan dia macam dekat yang saya tunjuk sekarang ni lah. Alright. Ini adalah final dashboard yang dah siap lah. Alright. Kita ada header, okay, tajuk, and then kita ada scoreboard. Kemudian kita ada dua field, okay. Dua field, destinasi dan juga nombor kereta api. Kemudian kita ada current, time, okay, kita ada jadual kereta api. Okay, ini yang kita nak paparkan nanti pada kita punya screen lah. Okay. Sebelum kita paparkan ke kita punya screen, saya nak tunjukkan bagaimana kamu boleh sharekan paparan jadual ini pada orang, okay, pada user, tanpa user boleh edit. Faham tak? Yang boleh edit siapa? Orang yang berada dalam control center lah, dekat stesen kereta api tu lah. Jadi kalau you share dia punya maklumat ini pada umum, kemudian umum boleh tengok je, dia tak boleh nak edit lah. So tapi umum dia boleh tengok kereta api mana yang dah sampai, kat platform mana, status dia apa dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya cara nak share. First adalah bila dia dah siap dia punya paparan, okay, paparan jadual ni, yang seterusnya adalah you kena buat, you nak share paparan ni. Okay, tekan share. Alright. Kemudian dia akan keluar drop down menu ini. Okay. Kemudian you klik invite people. Okay.
tekan invite people, dia akan keluar dialog box yang menyatakan untuk kamu dapatkan get a link to this report. Okay. Tapi jangan terus copy link ini. Apa yang you nak kena setting dulu adalah change sharing setting. Okay. Change sharing setting. Faham tak? You kena change dulu dia punya sharing setting dia. Okay, boleh ke kelas? Jangan terus copy link. Kalau copy link ni tak dapat tengok. Okay, you kena change sharing setting dulu. Bila you tekan change sharing setting, yang ni change, keluarkan satu dialog yang macam ni. Yang macam figure nombor 28 ni lah. Alright. And then you pilih manage access. Alright. Kemudian you tekan anyone with the link can view yang ini. Tick yang ini. Jangan tick yang lain. Tick yang saya highlight ni. Anyone with the link can view. You tick yang ini. Okay, pada manage access. Kemudian barulah you boleh copy link sharing yang ini. Okay, yang terbaru ni. So anyone with the link can view. View saja dia tak boleh edit. So you copy, you tekan copy. Kemudian dia ready lah untuk share. Okay, you boleh share dah dekat mana-mana dekat you punya phone ke, dekat Telegram ke, media sosial ke dan sebagainya lah. Alright. So itulah sahaja. Okay, nanti apa yang you kena buat adalah hasil kamu kena siapkan jadual. Ini satu perkara, you kena siapkan jadual. Yang keduanya adalah you kena share dekat saya you punya link sharing, tu nombor 2. Yang ketiganya adalah you kena add another file data of train in your Google Sheet. You kena tambahkan 5 data lagi dalam 5 data train lah dalam you punya Google Sheet ni. Google Sheet kita tadi ada 3 je kan? Ada 3 sahaja. Okey ke? Kelas semua okey ke? Ada yang okey. You punya data tadi ada 3 je kan? Nanti saya minta untuk kamu tambah lagi berapa? 5 kan? 5. Ada 8 lah cik kalau tambah. Ada 8 lah. Nombor kereta api ikut kamu punya sendiri. Nombor kereta api lah. So setiap orang akan berbeza lah kalau setiap orang buat sendiri. Sebab tu saya nak minta kamu buat lah. Tapi saya tengok kalau you punya nombor kereta api nombor yang sama, destinasi pun sama, platform pun you boleh sama. Saya rasa kamu tak ikut yang apa saya nak lah. Maksudnya kamu mungkin copy yang kawan punya lah. Okay. Kalau you buat, you mesti buat data yang berbeza lah. Okay, dari 5 so jadi 8. So bila ada 8 and the 5 data, semua masih lagi dalam live ke? Dalam online ke? Ada. Masih. Masih Ada. tak ada hiccup Saya punya talian okey ke? Okey. Okay. Nanti. Punya task tadi you kena add another 5. Okay, you kena add another 5 data. Kemudian you kena refresh the system and your Google Data Studio should appear additional file data yang you tambah tadi lah. Kemudian saya nak ajar kamu ni bagaimana you boleh you dah hasilkan you punya jadual tadi dalam Google Data Studio. Kemudian you boleh generate report based on apa yang you dah buat tadi. Cara dia tekan file, okay, dia suruh apa buat? Dia suruh kamu download sistem tadi tu. Okay, follow step 30. Tekan file and then download as PDF. Okay, you boleh buat lah.
Kemudian you kena hantar lah. Nanti link untuk penghantaran dan sebagainya saya akan share pada kamu semua lah dalam grup Microsoft Team tu. So link kat situ lah nanti you hantar. Lengkapkan, hantarlah. Alright. Kemudian part 2. Part 1 ni ke? Okey ke? Part 1 okey untuk sediakan Buat masa ni okey lagi lah. faham kan apa yang dia nak last kali nanti? Tu Download. untuk part 1 you dah siap dia punya jadual dan sebagainya, you add another 5 data, you refresh the system and then you share kat saya dia punya link dan PDF dia lah. Okay, you download PDF dan you hantar kat saya. Kemudian adalah apa yang you nak kena buat lagi adalah part 2 lah. Okay, part 1 dah siap, sekarang ni part 2. Okay, sekarang ni paparan dah ada. You punya paparan. Okay, paparan you dah ada kan, betul tak? Kelas? Betul. Okay, paparan dah ada. Sekarang ni apa yang nak buat adalah setup and install PIS, Passenger Information Display, HDMI splitter. Apa Adil? Okay, sekarang ni kita tengok pada part 2 pula. Untuk part 2, dengar tak? Untuk part 2 kita nak apa dia? Okey ke? Untuk part 2 kita Okey, akan buat sambungan daripada main source kita kan, daripada komputer kamu tadi, macam mana kita nak paparkan dia kat dua location lah. Display location A dengan location B. Kalau kat session tu dia ada dua, kamu bayangkan dia ada dua lokasi lah nak paparkan kamu punya jadual tu. Okay, kita gunakan HDMI splitter dan sambungan dia macam yang saya tunjukkan ni lah. Okay, kita ada HDMI cable. So kita ada PIS display location A, location B. Yang ni kita set up dan kita pasang lah. Ini dah pun kita buat dalam kelas sebelum cuti raya. Guna HDMI kita juga dah hari tu dah buat lah. Dah test pun menggunakan Anycast. Okay, yang dekat projektor depan tu lah. Dan sambungan dia pun kita dah buat. Satu kita guna projektor, satu kita guna monitor TV lah dalam lab semboyan tu. Dan kita dah gunakan Anycast, okay, untuk you broadcast apa-apa maklumat dalam you punya input lah. In case yang untuk lab ini kita nak paparkan jadual ni lah. Alright. So nanti you kena lengkapkan table lah. Nanti dia cakap dia suruh kamu set up ini. Kemudian you diminta untuk set up dalam table 2 and juga table 1 dia punya result. Result apa? Iaitu yang inilah. Table 1 dia nak tengok connection status dengan display status lah. Alright. Apa yang nak isi? Main source. You kena tulis lah kalau dipaparkan you letak connection good, display pun good, you kena tulis good lah. Okay. Display dekat location A kalau dipaparkan dapat dipaparkan you kena tulis good juga. Sama juga dengan table 2 ni. Alright. Kemudian last kali, sebelum last kita ada satu lagi paparan yang you nak kena lengkapkan. Okay, nampak tak ni? Kelas nampak tak? Nampak Cik. Apa tu? Nampak. Gambar laptop. Display. Gambar display. Apa dia? PIS display apa? Setup. And installation. Installation using VGA. Okay, sekarang ni guna VGA. Yang ni saya tak lengkapkan. Ini saya akan sharekan kat kamu. Okay. Apa yang you nak kena buat nanti adalah you kena letakkan nama siapa. Paparan jadual perjalanan kereta api ini yang you nak kena lengkapkan adalah laluan kabel. Okay, daripada input ini. Kita ada input ni. Okay. Daripada input ni. Sekejap
Okay, nampak tak ni? Okay, ni input kan. Saya ambil pen. Okay. Daripada sini, daripada PIS ni, saya nak you buat dia punya kabel dia sambung ke mana. Okay, tarik. Sini out kan. Adakah dia nak sambung ke out untuk display input ni? Okay, jenis VGA yang kita pakai ni adalah jenis 4 in, 1 out. Maksudnya dia ada 4 in, 4 channel untuk in, 1 untuk out. So, yang in ni input ni. Saya nak tengok you route kat mana. Okay, you kena buat. Okay, you drag. Pakai you punya, pakai ni lah dalam Jamboard ni. Paparan Jamboard ni nanti dia akan displaykan by individual. So you kena letak nama dulu nanti. Okay. So you route kabel tu kat mana. Kemudian out dia nanti pergi kat dua ni. Dua display, 1, 2. Tapi untuk pergi kat dua display ni dia kena pakai satu alat yang ditanda soal ni, kamu kena namakan dia tu alat apa. Untuk pecahkan dia pergi satu dekat first display, dekat dua display yang kedua. Kemudian you kena labelkan ni apa. Yang saya hantar label tanda soal ni kan. You kena labelkan apa. Faham tak? Itu saja untuk you lengkapkan installation ni. Saya dah tunjuk dua tadi contoh. First, guna HDMI. Yang kedua guna Anycast. Yang ketiga ni saya nak you buat, setiap orang buat dan nanti hantar dekat saya lah, individual dalam amali yang dua ni lah. Okay, saya akan minta you lengkapkan lah. Alright. Okay, boleh faham? Boleh kan? Boleh je, boleh. Okay, yang seterusnya bila dah siap itu, okay, yang ni tadi you dah isi kan? Nanti you isi, bila dah siap you lengkapkan discussion, you bincangkan apa yang telah pun result yang kamu perolehi daripada part 1 tadi. Okay, you buat jadual perjalanan train yang part 1. Yang part 2, apa yang you buat. HDMI. Yang kedua guna Anycast. Yang ketiga menggunakan VGA kan. You bincangkan apa yang dah buat, you tulis. Kemudian pada discussion lah. Bila dah tulis dah siap, buat pula apa yang conclusion yang you dapat daripada amali 2 ni lah. Okay, boleh faham? Okay, untuk boleh. untuk yang seterusnya, yang bawah ni adalah rubrik lah, rubrik yang pemakahan yang saya akan bagi kat you. Itu you tak payah buat lah, saya buat. Okay. Yang you kena buat adalah mungkin you kena tulis nama lah. You all boleh tulis nama ke, tulis ke dekat PDF ni? Saya hantar dalam bentuk PDF, you boleh buat Tak tak? tahulah. Boleh edit tak PDF? Ataupun you nak saya hantar Word? Boleh kot. Saya hantar Word. Saya hantar dalam bentuk Word and then you kena first kali ini part nama ni you kena lengkapkan, registry nama kelas session ni you kena lengkapkan masing-masing, kena type. Kemudian you kena type adalah table apa? Table PIS ni, okay. Table 1, table 2, discussion pun you kena type, tapi jangan tiru dan juga conclusion. Kemudian yang seterusnya tadi adalah you kena hantar bersama lampiran link dashboard, okay. Link dashboard, lepas tu report PDF yang you punya jadual tadi. Kemudian you kena hantar yang sambungan Jamboard bagi VGA system installation tu. So ada beberapa perkara lah you kena hantar. Okay. Encik ni semua bahasa Melayu Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris
Yang mana? Discussion dengan conclusion ke? Kita orang kena buat. Yang you kena buat table 1 isi lah dalam bahasa Inggeris. Ni yang connection status ni nak tengok good ataupun tak okay je. Display dia. Okay, good ataupun bad. Okay, sambungan dia tu. Faham tak? Bagi discussion, you kena discuss lah apa yang you dah perolehi daripada part 1, part 2 dan part 3. Conclusion ni adalah apa keseluruhan yang kamu dah belajar, yang dah you dapat hasilkan dalam amali yang nombor 2 ni, you conclude kan. Boleh faham? Untuk assessment rubric ni tak payah buat lah. Maksud dia saya yang kena bagi markah ni. Kalau you nak buat pun letak nama saja kat sini dengan registration number. Alright? Yang markah dan sebagainya saya yang buat lah. Alright? Yang saya akan bagi lah. So attachment ni saya akan faham tak? Ini untuk saya dah bincangkan ni adalah macam mana nak buat amali 2 ni lah dalam lab sheet. Okay.